إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وسلم شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله. سأقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلم قدس الله سره. قال الله تعالى اقرأ باسم ربك. Ayat 1 dari suratul Alaq. Artinya baca olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan makhluk. Ini ayat mula-mula sekali turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada 17 Ramadan. InsyaAllah kita start suluk 17 Ramadan insyaAllah. 10 hari sampai 27. 17 Ramadan terkala baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam khalwah di Gua Hira, Jabal Nur. Naik pun nak cabut kaki ada. Jabal Nur, ya. Jabal Nur. Gua tu Hira, Jabal Nur. Bukit yang bercahaya ni. Allah Akbar. Naik pun dekat 2 jam dan lebih. Zaman Rasulullah SAW tak tahulah keadaan dia ni. Sekandar di tangga dia orang jat. Ada tangga pun dekat 2 jam, sejam lebih. Kalau naik kata pandang tu kan tunduk bawah je. Biar tuan sampai kata. Kalau pandang kata tak sampai tu tinggi tu. Makin dekat tu makin tegak tu. Langkah je lah. Langkah betul, langkah zahir wal batin. Habis hati ikra, ya, itu nas dari kita suluk. Tuan datang tu kalau buat suluk sedap betul kan. Lazat betul. Tak ada apa, sunyi betul menghadap. Pada 17 Ramadan terkala baginda sallallahu alaihi wasallam duduk dalam khalwah di Gua Hira, Jabal Nur. Ia telah wahyu permulaan risalah adalah menyuruh zikir. Iqra bismi rabbik. Ya, wahyu pertama suruh zikir, baca olehmu dengan nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Takkan nama Tuhan kita agak dulu orang kata nama Allah, Allah baca zikir, agak dia tak kenal nama Tuhan pun. Nama Tuhanmu Allah ismuz zat. Ya, itu dipanggil ismuz zat, nama bagi zat jalla jalaluh. Dan juga dipanggil sultanul asma, dan juga dipanggil sultanul azkar, itulah Allah. Potong mana pun dia ada makna kan. Ya, sebut nama zikrullah. Kerana makna ikra dan zikir bersamaan juga. Yani kalimah yang muradif, yang bersatu makna. Ya, lafaz lain makna sama. Berlainan lafaz bersatu makna. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum itu dipanggil isim fi'il amr dengan makna ilzam, lazimkan olehmu. Alaikum bi zikri rabbikum wa sallu salatakum fi awwali waqtikum fa inna Allah azza wa jalla yudha'ifu lakumul ajr. Rawahu Tabarani ayat. Lazimkan atas kamu dengan berzikirkan Tuhan kamu. Lazimkan, tetap jangan tinggal walau satu nafas pun. Tiap-tiap nafas Tuhan naik, jangan putus dengan Tuhan. Kalau kita putus, kita kurang ajar dengan Tuhan. Jangan putus walau satu nafas pun. Walaupun kita makan, kita minum, jalan kerja tu buatlah zahir. Rohani jangan. Kalau kita rohani, kita tinggal zikir, mana kita sudah kurang adab dengan Allah SWT. Kita boleh hadap zahir kita dengan makhluk, dengan Tuhan kita tak menghadap. Apa pasal?
Itu kurang ajar dengan Tuhan. Jangan satu nafas pun jangan putus. Lazimnya atas kamu, lazimnya, mana lazim ke atas kamu, ilzam, dengan berzikirkan, dengan menyebut dan mengingati Allah Ta'ala. Zikir itu mana apa? Syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Itu mana zikir. Syuhudul mazkur, musyahadah qalbi kita yang telah dibukakan hijab dengan Allah Ta'ala. Syuhudul mazkur. Al-mazkur apa? Wallahu Ta'ala, zat yang diingat, zat yang dihadap, zat yang ditawajuhkan. Itu al-mazkur. Kemudian dawamul hudur, kekal, jangan putus hati dengan Allah Ta'ala. Ini ayat pertama sekali, ayat Quran pertama sekali, merangkaikan kita dengan Tuhan. Besar tak besar zikir. Dan sembahkan oleh kamu, akan sembahyang kamu pada awal waktu. Tuan guru kita abang mursyid marah sangat kalau kita lewat-lewat. Masuk waktu semayang terus. Masuk je waktu semayang tu. Kita nanti waktu semayang, bukan semayang nanti kita. Kita kena ni awal waktu tu keadaan. Waktu semayang ni ada apa? Waktu muwassa'. Jadi ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu makruh, waktu wajawaz, waktu makruh, waktu tahrim, dia banyak tu. Kita ambil yang aula sekali. Syekh Bahauddin radhiyallahu anhu. Di menarah kita ambil rusah tu. Yang rosa-rosa ni lain, so ambil rosa ni malah ini. Roh syar'i ni kalau jangan ambil. Lagi boleh buat, kita buat. Dia dah tak boleh betul baru ambil sangatnya. Itu kurang gitu dia. Dan sembahyangkan oleh kamu, akan sembahyang kamu pada awal waktu kamu. Maka bahawasanya Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala Azza yang Maha Mulia, Jalla yang Maha Agung, mengganda-gandakan bagimu akan balasan, mana pahala dan lagi sabda Nabi. Apa makna Tuhan gandakan? Yudha'ifu lakumul ajr. Tuhan menggandakan mana pun. Di dalam tu ada mardatillah, tu pandangan sufi. Kalau pandangan ahli zahir, dia pandang pahala, banyak pahala, banyak fadilat, tu ahli zahir. Ahli batin, bila dia banyak pahala, makna apa dalam tu? Tersirat dalam tu reda. Maka reda Tuhan tu lebih tinggi daripada yang lain. Tu kena faham itu. Reda dalam Quran dah terpampang tu, waridwanum minallahi akbar. Reda dari Tuhan itu yang paling tinggi sekali. Dapat reda Tuhan, dia dapat segala-galanya. Man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa dapat Allah Ta'ala, dia dapat segala-galanya. Siapa tak dapat Tuhan, dia tak dapat segala-galanya. Dapat apa? Dapat mardatillah. Tu nas Quran tu pampang. Sebab tu apa hikmat Tuhan ganda? Sebab ada reda. Dia kata reda, dia tak bagi ganda. Jadi kita cari reda. Mana rida Tuhan? Berdalilkan di atas zahir hadis, yudha'if. Tuhan menggandakan, dha'afa yudha'ifu, tada'if. Dia mentada'ifkan akan ganjaran pahala, bermakna dalam tu ada sir, rahsia dia pun reda tu. Reda bila dapat, jagalah, dia buka habis. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, alaika bitaqwallahi mastata'ta wazkurillaha inda kulli hajarin wa syajarin. Rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya lazimkan oleh kamu dengan takut akan Allah Ta'ala. Takut zahir dan batin. Takutnya bahasa Melayu kan ni. Orang terjemah Melayu kita biasa. Di mana beringat, waspada. Sayyidina Umar mentafsirkan takwa itu ialah kamu lihat orang yang berjalan di dalam hutan yang penuh dengan duri. Maka kamu tengok dia berjalan laju ke perlahan. Dia akan jalan laju kan, dia akan jalan setapak cermat. Tapak kaki dia jangan terpijak maksiat. Duri-duri maksiat. Itu maknanya takwa. Imtisalul awamir wa jitinabun nawahi zahiran wa batinan. Menjunjung segala perintah Tuhan zahir dan batin. Itu mana menjunjung. Itu mana takwa. Taqwan ilahi midarikul li sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarril ha'ilah.
Itu dalam Hidayatul Asqiya, seorang wali besar dari India. Belakang kitab Fathul Mu'in Matan tu ada syair ni, Hidayatul Asqiya. Itu kita ngaji dulu pondok pukul 4 pagi kan. Hidayatul Asqiya. Jangan tunggu kita di Syafi'i. Taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syaril ha'ilah. Takut ke Tuhan itu apa? Taqwan ilahi midar, paksi, tempat berpusing segala kebajikan dunia akhirat duduk dalam takwa Allah. Tak ada takwa Allah, manusia tak akan jumpa jalan kebajikan dunia dan akhirat. Dia duduk situ. Taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa, dan mengikut nafsu syar, kejahatan ha'il yang mendinding kau dengan Tuhan. Buat dia maksiat, habis hati akan terhijab dengan Tuhan. Ya. Kalau siapa yang sayangkan hati, dan wajib kita menjaga jangan menzalimi qalbi kita yang layak mengenal makrifat akan Allah. Zalim dengan apa? Maksiat. Buat maksiat mana kita menzalimi gitu. Dan di mana orang yang zalim, sebab orang yang tak bertaubat dengan Tuhan, tak minta ampun, tu orang zalim. Artinya lazimkan olehmu dengan takut akan Allah Ta'ala barang sekuasa kamu, ya, semampu yang kita boleh. Kemudian dan sebut oleh kamu akan tiap-tiap maknanya hajar, ya, dan yang tiap-tiap kayu, tiap-tiap daun kayu, tiap-tiap kayu. Maksudnya apa? Zikir kamu akan Allah Ta'ala pada sepanjang masa dan pada tiap-tiap hal. Itu maksud dia, ya. Allah karim. Bagaimana tariqah sufiyah, bila dibayah dia akan suruh kita pesan apa? Lazimkan dengan takwa Allah. Ya, kita berzikir kalau tak takwa Allah, dia tak jalan zikir kan. Ya, mana-mana nak berzikir kalau tak ada takwa. Takwa pula tak akan jadi, melainkan dia ada 3 simpulan adonan: ilmu, amal, ikhlas. Baru dia akan jadi takwa, insan muttaqin. Kalau tak ada ilmu, dia akan cerita takwa. Sebab tu karangan akhir Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, Minhajul Abidin, dia kata dalam tu, akabah yang pertama apa? Akabatul ilmi. Pertama sekali itu akabat, segala ranjau-ranjau, bukit-bukit yang kita kena kedah, 7 dia tu. Lepas 7 bukit ni, bermakna orang tu baru digelarkan dia abid, ahli ibadat, baru diiktiraf sebagai hamba Tuhan. Kalau dia tak lepas 7 ni, tak diiktiraf sebagai hamba yang sempurna. Maka yang pertama apa? Ilmu, aqabatul ilmi. Al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Aqabah pertama aqabah ilmu. Tak ada ilmu, tak, jangan cakap bab Islam, jangan cakap bab agama, jangan cakap bab tarekat, bab macam tu. Dia babas. Ya. Ni ada setengah tu tarik ya zikir, tak payah ngaji belajar tu syaitan besar orang gitu. Tu syaitan besar. Rasulullah macam nak mati mengajar orang. Para sahabat, para tabi'in, ulama, wali-wali. Ya. Syekh Abdullah Ad-Dahlawi ni, tengok tu punya kitab besar kita tak Arab ni, bahaskan panjang. Ni ada orang komen, dia kata Syekh Yahya ni buka-buka sir-sir dalam takat. Buka kitab besar macam ni, kau dah kata dah buka, baca kitab Syekh Dahlawi. Oh, dia buka sir dalam tawakat dia macam tentang besar-besar kita Arab dia buka. Ya. Sebenarnya apa? Dia tak ada ilmu. Sebab mimpin kalau tak ada ilmu bahaya. Boleh mungkin rohani sampai, tapi bila nak memimpin dia mesti ada ilmu pertama sekali. Betul letak pertama sekali ilmu. Bila tak ada ilmu salah. Ya, tak ada ilmu kita nak urainya nonton. Sedangkan ilmu dia bersandar kepada Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Ghazali letak cantik di awal. Tu kitab akhir. Bila akhir memang dia punya rahsia lain macam. Ya. Aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Akabah pertama akabah ilmu. Bermakna apa? Kalau tak ada ilmu, tak nak belajar, jangan sebut nak sampai ke Tuhan. Tak payah. Kalau tak ada ilmu, tak nak cari ilmu, saya nak sampai, saya tak nak belajar, jangan sebut. Tak payah. Tak mana kau sampai. Kau kena hakal dengan nafsu, dengan syaitan. Dia mesti ada ilmu. Dan ilmu mesti ada bersanad. Dia ambil betul dari Quran dan hadis dan ulama-ulama yang muktabar, yang karang-karang kitab semua wali-wali besar. Ya. Apa sebab dia karang? Dia nak bagi kita tahu. Ya, si bebal ni mula orang dah karang, dia tak nak belajar, takkan besar syaitan kepala. Itu semua dia panggil kena tipu dengan syaitan. Dia ada kitab Tanbihul Muqtarrin, karangan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Ya,
peringatan bagi orang yang tertipu. Ulama tertipu ni cara dia, orang beribadat tertipu ni cara. Semua ada ruang syaitan masuk ni. Semua ruang dia masuk. Ahli ibadat pun ada. Ya, semua kena jaga. Kalau tak jaga, pum, takut dia terbalik ni. Lepas tu kalau tak ada ilmu, dia jaga macam mana? Senjata awal dah tak ada. Ya, padan dia mainkan oleh syaitan. Lepas tu perasan macam dia dah sampai, macam dah tinggi, padahal kena tipu. Jaga. Dan satu yang boleh besar, perosak tarikat macam dia. Inilah muka yang beramal tak nak belajar ni, perosak. Dia akan keluar cakap yang bukan-bukan, akhirnya muhalif li syar'i. Berjalan dengan syarak. Dah tentang tarikat tak betul. Bukan tarikat tak betul, ni muka ni. Yang tak nak belajar ni. Tarik dia kata. Sampai putus atas tasbih tadi. Orang tu tarik, biar banyak belajar sama naik. Dia kena dua sayap ada. Satu sayap ilmu, satu sayap amal. Riadah, mujahadah. Baru dia cantik pergi. Dua sayap, baru dia terbang. Bakal satu sayap nak terbang. Jangan. Habis. Alaika bitaqwallah. Lazim tu. Fi'il amar tu. Alaik ay ilzam. Lazim oleh kamu bertakwa. Ya, at-taqwa berarti tidak akan sampai. La yasul. Ya, bi illa bi salasatil asya. Melainkan dengan tiga perkara. Al-ilmu wal ibadah. Ya, wa tasfiyatul qalb. Berilmu, beramal dan menyucikan hati. Mana suci ikhlas. Boleh berduduk tetangga takwa. Habis takwa boleh diangkat martabat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah orang yang paling tinggi darajat takwa ni. Dan kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam Ihya. Imam Ghazali suruh 40 hari tiga kali straight. Sebab Rasulullah 40 hari suruh Rasulullah khalwat atau istirahat tersuluh 40 hari di Jabal Nur, pum turun wahyu. Iqra. Mana isyarat tasbih pum dia turun. Begitu juga qalbi kita, bila ada tasbih pak dia turun. Kalau dulu wahyu, sekarang dipanggil apa? Warid. Waridat, futuhat, anwar dan sebagainya. Dengan syarat bersih. Kalau Nabi dah isyarat semua tu. Dan gunakan apa? Iqra bismi rabbik. Gunakan apa? Zikrullah. Itu cara dia. Dia orang kata tarikat tak betul tu orang gila dan layan. Dia kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam Ihya, dia nakal dari setengah daripada arifin. Mana orang yang arif yang benar mengenali Allah Taala. Apa makna arifin? Orang yang mengenal Tuhan bil azwaq, la bil awraq, bukan dengan lambaran kertas saja kan. Dia kena kenal bukan lambaran kertas, tapi kena belajar. Kadang-kadang disilap faham tak? Dia kata tak ayat tarik. Artinya silap faham. Dia ada berlapis-lapis peringkat tuan-tuan. Mengaji ilmu tasawuf sampai mati pun tak habis. Lapisan-lapisan warid pun tak sama. Macam tu macam-macam. Sebab kurnia Tuhan terlampau banyak. Kalam tasawuf dia tak pernah sama. Ulama ni cakap ni, ulama ni faham. Tapi maksud dia sama. Maksud dia sampaian sama. Tapi pendapatan dia tak sama. Masing-masing punya ahwal. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang macam ni. Ya. Tapi semua itu tak lagi pada nas Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apa sebut dalam Ihya Ulumuddin, man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaum yukhafu alaihi su'ul khatimah. Ya. Siapa-siapa yang tidak ada bahagian daripada ilmu qaum, ini ilmu tasawuf. Dia tak ada bahagian, tak belajar. Tak belajar aja, bukan menentang. Atau menentang gila. Ni melentang kita tasawuf, dia kata ilmu tasawuf macam lebih kotor bagi caw kan. Caw kepala otak dia macam caw ni. Tahu caw? Air longkang tu. Ya, itu dahsyat. Siapa yang tidak mengaji ilmu tasawuf tu maksudnya. Ya. Ilmu kaum, ilmu tasawuf ahli tariqah, amalan zikrullah ni ditakuti atasnya jahat kesudahan mati. Ya. Dah tak kenal penyakit dalaman. Ulama kira kat 800 dan 10 tu pun kita nak ejab kami payah lagi. Ya, 10 kita nak ejab kempayan. Kalau tidak masihkan seorang sahabat Nabi yang menjadi gubernur di Yaman, Syekh Abdullah, apa Syekh Muaz bin Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia nak bacakan hadis yang panjang tu kan, dia menangis sampai tak berhenti. Sebab apa? Sebab amal kita naik. Langit pertama je pam, ada je mengumpat, pum tendang. Mengumpat datang daripada mana? Su'ul qalb, jahat hati. Umpat kata orang, kata baik aku yang baik, habis hati rosak. Pum, langit pertama dah tendang. Langit kedua beramal tak kenal Allah. Semua kalbi. Semua urusan kalbi. Riak, semua riak lagi ketujuh. Dan yang keempat apa?
Yang itulah ujub. Langit keempat. Kelima lah apa? Takabur. Semua dalam. Kalau kita baca Quran pun, qad aflaha man zakkaha. Semua dapat confirm kejayaan dunia akhirat. Man zakkaha, mereka yang menyucikan qalbi dia. Wa qad khaba man dasaha, dan celaka besar orang yang mengotorkan qalbi. Tengok, semua urusan qalbi. Jadi siapa tak mengaji ilmu qalbi, mana habis. Confirm orang tu akan rosak. Sini ada ambil daripada ayat ni. Ulama cakap semua ada nas Quran dan hadis. Kata man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaum. Barang siapa yang tidak ada nasib, tak ada bahagian dalam ilmu tasawuf ni, ilmu qaum, ai qaumun, kaum ahli sufi, golongan arifin bila yukhafu alaih, dibimbangi, ditakuti suul khatimah, mati dalam keadaan rosak dengil, jahat. Allah. Dan kalau riak dia, Nabi takut dia tak faham jangan kan. Dalam hadis sahih Nabi kata, akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa riya. Benda yang akhwaf, sangat-sangat aku bimbang, bukan sekadar bimbang, paling aku takut kena pada umatku ialah penyakit riak. Tu Nabi sebut dalam hadis sahih. Kalau Nabi takut, kita takut macam. Jadi nak tahu riak tu apa dia? Takrif riak macam mana dia masuk, macam mana nak blok dia, macam mana. Itu pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan kepada ahlillah. Kau sebut, senang sebut riak, buang riak, macam mana dia masuk, macam mana rupa riak, dia riak pada amal, macam mana riak ilmu, macam mana riak dalam ibadat. Banyak lapisan ulama bahas panjang-panjang. Semua pengalaman-pengalaman mereka. Dan sekadar sebut dia tak. Ulama-ulama arifin billah ni orang yang dia ada kelebihan khas. Dia bukan sekadar dia berbincang dengan mulut, mereka dah menjalani, dah merasai benda tu. Mereka dah ada pengalaman, tu rahsia dia ada. Dan kata Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu an, dikayatkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Syekhul Islam tentangnya 78 mufti ni bawa ketiak dia. Syekh Asy-Sya'rani. Apa dia kata? Man lam yataghalghal fi hazihi al-ulumi mata musirran wa huwa la ya'lam. Barang siapa tidak masuk dan mengamalkan pada ini ilmu, dia tak menjalani ilmu tariqah sufiyah, dan saya mati dia padahal menanggung atas dosa besar. Dan musirran mana dia mengekali, wa huwa terdosa besar, wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan, dia tak menyedari benda tu bahaya. Macam ni nak elak sebenarnya. Dia tak kena penyakit, dia tak pun ajak pergi jumpa doktor pun dia takut sebenarnya. Sekali cek, berangkai penyakit dia kan, semua penyakit berat-berat ni, paket semua ada, kencing manis ada, apa lagi tuan-tuan, jantung ada, kanser ada, semua lengkap. Sebab dia tak nak jumpa doktor pakar, akhirnya jumpa terperanjat. Macam tu lah. Baca Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, apabila Syekh Ibn Ata'illah alim fiqh ni, dia jumpa sekali je, dia dengar kuliah disampaikan oleh pakar. Siapa dia pakar? Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Terus, Masya Allah, kata, hebat ilmu. Lepas itu sekali je tau je. Dia dengar sekali je, nur yang sampai dalam kalbi dia, daripada nur guru sub yang ngajar masuk habis terbuka dia ustaz tu, dia pun murah langkah dia. Dia tak masuk ni bayar kan. Kadang masuk pula tak kena orang, salah. Jadi golongan mutasawwifah yang belagak-lagak pun jadi hal juga. Yang betul-betul kena ambilan yang betul. Dengan cara yang betul, pengajaran yang sahih kepada mursyid yang betul-betul, guru betul, baru dia nampak terang, nampak kehaibatan agama Allah SWT, zahir dan batin. Dan soal, nampaknya berzikir Allah tu wajib, jadi yang mana zikir yang wajib itu? Tanya anak murid pada Syekh Sidi Yahya. Jawab dari Sidi Yahya, kata apa? Jalan, ya anakku, ada pun zikir yang wajib itu ialah zikir khafi, zikir dalam, iaitu zikir Allah dalam hati sentiasa, walau di mana. Tak boleh putus taubat. Ni ada ambil tarekat pula, minta keluar tarekat. Takkan kau bodoh kan? Tuhan dah pilih kita jadi ahli zikir, golongan zikir. Kuang-kuang kita bersanat tu dah duduk bawah payung-payung di antara masyayikh, bukan jalan-jalan. Lepas tu keluar pula tekut, jangan dan bahaya besar. Tuhan dah pilih tu, kalau kita lari takut tak senonoh hidup kita ni. Tengok tu. Zikir Allah di dalam hati sentiasa tu. Terkata hudur. Zikir makna syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Tu dawam, sentiasa tu. Dawamul hudur, kekal hati walau di mana.
apa keadaan pun kita dengan dia kan. Benda yang paling harga yang besar kalbi. Ya, engkau ada dalam hatiku, kau jangan bimbang. Tu mana dia sayang. Kalau dia kata engkau tak ada dalam hati aku lagi, bagaimana dia menyampah tu. Sebab kalbi ukuran besar. Tempat kalbi kalau kita letak, siapa yang kita besarkan dalam kalbi? Orang tu yang paling dibesarkan. Jadi tempat untuk mengukur kebesaran kalbi, maka nak letak apa? Dia lah. Takkan letak dunia, gila kita. Letak dia. Dunia semua letak luar. Ya, ada, tak ada tu ikut dia lah. Kadar yang mana. Dalam jangan. Sebab dalam jangan usik, dalam kita dengan dia je. Ya, sebab dia tersempat simpanan segala. Sebab dia nama Baitur Rabb, rumah Tuhan. Rumah urusan kita dengan dia. Bercinta, berasyik, berlazat semua dengan dia. Mana? Qalbi, bukan luar, dalam. Sebab tu zikir jangan putus. Kita putus di kampung lain masuk, benda lain masuk. Dah benda lain pula dapat tempat dalam qalbi kita. Dunia, makhluk dan sebagainya. Habislah rosak, punah jahanam jawab. Confirm jahanamnya. Kalau qalbi dia masuk ke benda lain, dia confirm di jahanam orang tu rosak. Ya. Ya anakku, dia kata ada pun zikir yang wajib itu ialah zikir khafif. Ya, ia adalah zikir Allah, Allah, iaitu mana ismu zat. Dia panggil Sultanul Asma atau Sultanul Azkar, raja bagi segala zikir itu Allah. Sebab ismu zat. Yang lain semua ismu sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama sifat. Bila zat saja kita faham azat ya tasif, dia bersifat. Bila bersifat lahul asma, dia ada asma masuk semua sekali. Lepas tu disebut Allah dia masuk habis, asma masuk, sifat awsaf semua masuk. Ya, sebab dia kuat. Kalau dibukakan pancaran nur Allah tu sedikit, oh meletup tuan-tuan. Ya. Di dalam hati sentiasa tu. Ingat ya, sentiasa. Kita dengan Tuhan jangan tak ada masa. Biasa Tuhan tak ada masa dengan kita ni. Beri masa sepenuh dengan dia. Sebab digunakan rahsia dalam tarikat Ahmadiyah pula, digunakan masing-masing ada rahsia. Fi kulli lamhatin wa nafah. Apa maksud dia? Full time lah. Itu maksud dia. Fi kulli lamhatin wa nafah, mana full time. Tiap-tiap nafas, tiap-tiap lamha kelipan mata, tiap-tiap nafas kita dengan dia. Mana full time dengan dia. Sebab Tuhan tak pernah satu saat pun diputuskan nikmat. Kalau diputus apa? Dia tarik nafas kita kejap. Habis tu terbaring dia. Ya. Kalau Tuhan sebut dia wa in ta'undu ni'matallahi la tusuha, dah cukuplah tu, malu dengan Tuhan. Ya, kalau nak kira nikmat Tuhan tak semua muka manusia boleh kira kan. Cukuplah tu. Ya, tak ada sebab dan kurang adab kalau kita melupakan akan dia. Sebab kena latih zikir dalam, tu latih suluk. Tertembak biar dia lekat. Ya. 10 hari kita suluk. Ini dengan suluk 10 hari pun ana 3 hari je gitu. Sahabat saya seorang ada anak murid tuan pengarang. Dia mursyid dia perak, dia nak jumpa dia payah kan. Anak kontak dia pun ditanya siapa ni, gambar dia tak ada masuk. Nak ambil gambar dia pun tak boleh. Oh, lebih pada perempuan dia tak nak, masyhur dia tak nak. Sebab dalam sufi paling besar kita kena letak dalam kalbi kita, aku tidak minat dikenal. Kita kena letak dalam kalbi kita, aku tidak minat dikenal. Kita lebih seronok orang tak kenal kita. Itu jalan ada. Kalau ada dalam hati kita sikit, ya aku suka glamour, suka puja, habis pum, orang tu akan batal suluk dia. Perjalanan makrifat dia akan terbatal. Dia perasan lah, kita tak perasan. Sebab kalau kita bubur nak terkenal, mana makhluk dah ada dalam kalbi tu. Ya. Tapi dalam persoalan mendedah, tu tengok rahsia lah. Orang peringkat maratib tak sama kan. Ya. Kadang-kadang setengah guru dia tak bagi kita makan banyak. Setengah guru kadang-kadang dia makan biji. Dia tak sama. Setengah guru tak bagi kita iklan. Kadang-kadang kita kata dia pula iklan. Macam mana dia kata jangan, dia buat. Tu lain tak sama macam ni. Lapisan pertama tasawuf gini, lapisan kedua, lapisan ketiga dia maratib 7 banyak tu. Orang ni macam ni giar dia, orang ni macam ni giar. Kita tengok dalam hikam tu kita tengok benda lain-lain. Peringkat awal mutawassit, peringkat apa nama ni, peringkat ibtidai, mubtadi, disuruh kita elak pergaulan. Kan? Kalau peringkat mutawassit dia naik, Allah kata kenapa engkau elak pada manusia, kalau hati kau dengan Tuhan tak ada masalah. Dah lain pula giar kan. Dia tak sama tu. Tunggu mu'alim aja Abdul Wahid kata wali-wali tak sama dah kata. Ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni. Sebab makam dia tak sama. Peringkat dah sama aulia, tapi makam tak sama. Ya. Ada setengah-setengah dia sebab dia agak dia belum apa, belum kuat lagi tu, tapi dah sampai cecak marifat. Dia bertahan, dia elak. Yang dah kamil tak ada masalah, diserah tu daripada dia. Ya, kalau masyhur pun orang masyhurkan dia boleh pandang masyhur dari atas kan dia.
Tu cakap dia nak duduk taraf tu dia kena apa? Riyadhah wal mujahadah. Ya, zikir kena banyak. Suluk, orang dulu suluk dia bergebut tuan ni. Bergebut datang, orang ni bergebut lari. Alamak, berbahaya pula nak masuk ni. Kawan saya nak kata Abang Mursyid. Abang si Abdul Simanan. Bila cerita dengan dia kebetulan itu yang kita zikir sebelum 40 hari tadi tuan buat suruh boleh. Nak kata 40 nak pula nak dengar. Pukul 10 hari nak tak nak dengar lagi. Nak sampai ke Tuhan kau dengan makhluk 360 hari kau bagi 350 hari. Dengan Tuhan kau bagi 10 hari. Betul kau nak sampai dia. Kau cermin muka kau balik lah dia tu. Ya, kau nak sampai ke Tuhan bagi 10 hari. Kan 40 hari tengok Imam Ghazali 40 hari straight. 40 tamat sambung 40 tamat sambung 40. Pum meletup tu. Kau tuci betul-betul. Berkilat lah tuan-tuan. Ya. Betul hentak betul-betul zikir. Dia berkilat. Orang yang takut usul ni orang sayangkan nafsu kan, sayang nafsu. Ya, takut nak berpisah dengan kelazatan, sedap tidur, sedap membongkang, sedap makan. Ya. Tu Syekh Abdul Wahab Rukan kata dalam munajat. Nak isi jangan dihiraukan. Kita dalam munajat bagus. Abang Mursyid suka baca munajat. Munajat tiap makam dalam tu disebut dan dia tawasul dengan tiap-tiap guru. Abang Mursyid dia suka baca munajat. Tengok perhati balik makna munajat tu. Jangan kau dendangkan lagu. Jadi nasyid perhati satu-satu makna-makna munajat tu. Semua tawasul. Dan semua makam-makam disebut di situ. Ya. Dan satu dari faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha zikran la'allakum tuflihun. Aduh. Faiza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min rizqillah, tu ayat lain. Ya, aslinya ayat terang. Apa? Maka apabila selesai sembahyang Jumaat, fa iza qudiyas salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kemudian wazkurullaha kasiran, terasi kasir dan berzikir keras sikit dia tak boleh. Kita pecah tak kuat. Dia kena banyak baru nur dia kuat. Iza kasurat zik. Bila kamu banyakkan zikir kasurat anwar, nur dia banyak. Wa iza kan kasurat anwar safar qalbat. Ya, safat maksudnya bersihlah akan asrar, hati dia akan terang. Wa iza safat asrar, bila hati dia terang, kana ma'allahi qarar, baru dia bertunduk dengan Tuhan. Qarar, tetap kalbi dengan Tuhan, baru dapat pancaran banyak. Ya, kalau kurang zikir, kurang nur. Bila kurang nur, dia malap. Ya, zikir kena TO dah habis kan. Yang nasi lemak ni kan dah habis. Ya. Setengah tuan-tuan guru dia test kita, ya, makan-makan dia koha-koha kita betul dia stop. Macam tiga kau makan berbual tadi, hati kau kat mana? Boleh tetap tak? Boleh tuan. Boleh tuan, alhamdulillah. Ya, kau koha-koha makan-makan minum kau bercakap tu, hati boleh tetap tak? Kalau hati tak tetap jangan. Sebab tu dua. Sebab tu suruh kita sampai peringkat kita bercakap dengan makhluk qalbi dengan Tuhan. Itu tak apa. Tapi kalau belum lagi, itu yang dua istilah. Ya, dia rata dia jauh-jauh penafsu, jauhkan dunia. Sebab apa? Dia rasa dia belum boleh lagi. Kalau dia rasa dah tetap tamakun macam para masyayikh, tetap dia makan, dia minum, dia apa pun tak ada dan saja. Ya. Sebab kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apabila seorang daripada ibu datang berjumpa menziarahi anaknya yang sedang disulukkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dia tengok aja anak dia menangis dia. Sebab apa menangis? Anak dia tinggal kulit dengan tulang. Dia menghadap, dia tengok Syekh Abdul Qadir Jailani sedang makan ayam. Oh, ayam bakar tu, sedap. Dia tengok, Allah ya Syekh, hibanya hati aku tengok kau makan ayam lazat-lazat. Anak aku dah tinggal kulit dengan tulang, air sejuk dengan roti kering. Dia kata tak apa, anak kau duduk macam tarap ni, so dia makan. Sebab tu rahsia sufi kata, makanlah kamu sebagai makan orang yang sihat. Apa makna orang sihat? Budak 18 tahun, 20 tahun diminum gula banyak pun ada hal nak. Jangan kambing kena kepala sengal kan, minum air gula sikit dan pom 30 naik. Apa maksud dia? Makan orang sihat, maka makan para awliya. Maksud jiwa rohani dia sihat dengan Tuhan. Ambil banyak nak makan tak, dia tetap dengan Tuhan. Tetap qalbi dia mustaqim, lurus dengan Tuhan dia. Ya, dia duduk tamakun. Tapi kalau kita makan masih seronok lagi dengan makan, tak dapat sedap mengungut, atau belum masuk, belum selain. Itu jangan bagi makan banyak kan, lingkup kan.
Dia jadi hamba sedap. Jadi kalau dia makan banyak ni tak ada rasa apa, hati dia semua lazat dengan Tuhan. Itu apa? Itu perlu dengan suluk. Bila suluk kita boleh baca dia punya makam nur. Kau zikir peringkat mana qalbi tu. Boleh letak, boleh berjalan. Tu faedah kita suluk Naqsyaband Khalidi. Naqsyabandiyah, Khalidiyah itu dia antara kelebihan dia. Dia suluk warid tu kita tengok. Warid duduk peringkat mana. Boleh letakkan zikir kan. Kalau tidak kan takut kita tak test. Kita ingat kita dah bagus je rupanya. Tak ada apa lagi pun. Ya. Jadi apabila selesai kamu daripada sembahyang Jumaat, maka berhamburanlah kamu ke atas muka bumi dan tuntutlah oleh kamu akan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita ambil rezeki kalau kita terlupa itu limpahan Tuhan. Kita makan, kita pakai, semua tu ialah kurnia tu Tuhan. Fantash fil ardi wabtahu min fadlillah, haza min fadli rabbi. Ya, jangan makan, jangan minum, jangan guna, jangan pakai, melainkan kita kena rasa dalam kalbi, haza min fadlillah. Ini kurnia Tuhan. Kalau tidak, mendapati barang curi, kata Sufiyah. Kalau makan tak ingat Tuhan, macam barang curi, tak kena Tuhan. Ya, jangan masuk mulut. Sebab tu rahsia kita baca kullu amrin zibalin la yubda'u fihi wa bismillah fa huwa aqta. Tiada pekerjaan tak mula bismillah dia terpotong tu tadi. Ya, kita makan tak ada bismillah terpotong qalbi kita dengan Tuhan. Tak ada berkat. Qalilul barakah, mana tak ada berkat. Itu rahsia, bukan sekadar nak pahala. Ada syariat yang zahir banyak baca pahala kan. Kita nak masuk rohani dengan Tuhan. Nak kenal dia guna rohani, dia ada kenal dengan luar, maka bersihkan rohani. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan, ya. La'allakum tuflihun. Dan naklah kamu di samping menuntut kelebihan Allah itu berzikir telah banyak-banyak itu. Jangan sikit. Mudah-mudahan, mana sebenarnya kamu dapat kemenangan. La'alla li tahqiq. La'alla dalam Quran, dalam hadis bermakna li tahqiq. Kalau kalam biasa makna li taraji. Tahu taraji? Taraji mana mudah-mudahan, harap-harap. Macam tak confirmnya. Itu bukan dalam bidang ilmu tafsir. Kalau lafaz la'alla dalam Quran dan dalam hadis dia bukan makna taraji, dia makna li tahqiq. Mana la'allakum tuflihun, confirm kamu akan berjaya. Itu maksud ini. Ya. Kan tergantung pula dia buat amal tak confirm lagi, confirm. Sebab la'ala makna dua makna tu. La'ala makna ditaraji, la'ala makna ditahqiq. Maka dalam Quran dan hadis ulama kata dia pakai makna ditahqiq, bukan makna ditaraji. Mana tetap kamu akan berjaya. Mudah-mudahan tu makna tetap, confirm. Kemudian nyatalah pada ayat ini di dalam kita berusaha, berniaga, bercocok tanam, berternak, bekerja di pejabat, di laut, darat, mana ikutlah di udara ke, tidak boleh meninggalkan zikrullah. Ialah zikir apa? Zikir nafas. Sentiasa hati kita jalan, tuan-tuan. Duduk mana pejabat ke mana jalan. Maka nak asap benda, nak jadi lazim, itulah perlu kepada suluk. Kita latih memperjalankan qalbi kita dengan Tuhan. Di mana kita berjalan, kalbi kita berjalan dengan dia sentiasa. Jalanan nafas kita tadi itu. Sebab kita penuh. Sebab pegawai kerajaan ni tuan-tuan, kalau dia kerja 30 tahun, satu masa pun tak pernah ada kursus. Agak pegawai itu ada kualiti tak kerja? Dia tak ada kualiti. Ya, dia rajin kursus sebab tu naik gaji, sebab rajin kursus. Bila ada kursus, dia apa? Kualiti naik, kualiti kerja dia kena, sebab dia telah dikursuskan, diberikan top up dalam. Itu dalam segala kerja. Ini bukan kerja kecil, ini kerja nak jalankan qalbi ke Tuhan. Batu suluk tu dipanggil apa? Kursus lah tuan-tuan. Kursus rohani. Ada seorang sahabat tu nak pergi kursus, nak pergi suluk, bini dia mengetih kan. Bini dia macam belukang. Lepas tu dia kata, saya abang nak pergi kursus seminggu. Tak apa, nanti saya siapkan baju. Wah, dengar kursus dunia kan, siap baju orang kursus. Dah lepas tu abang pergi mana? Pergi suluk itu. Habis kata kursus, ni kursus lagi besar dia. Ni kursus rohani. Nak jalan ke akhirat supaya tak terkejun dalam neraka dia. Ya, supaya tak terkejun dalam neraka nak masukkan qalbi kan. Yang kau suruh tadi jaga perut kan. Perut kau sampai pintu kubur mampus saja kan. Dekat tu je. Habis. Kemudian soal, ya Sayyidi, adakah zikrullah itu menepati kepala ibadat? Jawab, ya anakku semua, zikrullah itu kepala segala ibadat.
seperti mana firman Allah Taala dalam surah Jumaah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumaah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian mereka-mereka yang beriman, labbaik wa sa'daik. Kalau Quran sebut ya ayyuhallazina amanu, apa kita jawab? Labbaik wa sa'daik. Ya wahai Tuhanku, kami taat maksudnya. Selesai zikir Jumaat kan, maka segera kamu ke tempat zikrullah, mana masjid, bila seru Jumaat tu. Ni bang ulama fiqh kata bang yang kedua tu. Bang kedua tak boleh bagi, tinggal terus. Ya, tu. Bagi orang yang dipanggil ahli Jumaah yang wajib dengar seruan, wajib tinggal. Orang perempuan tak masuk, ya. Dan tinggalkan oleh kamu akan berjual beli. Kalau jual beli hukum dia haram, tapi sah tak? Sah. Segi fiqh dia lain. Ini panggil amrun ghairul lazim dia panggil. Ya, di PK ada dua tu. Kalau haram ada dua. Haram sah ke haram tak sah. Kalau kita puasa hari raya yang pertama, sama ada hari raya pertama Aidil Fitri atau Aidil Adha, dia dua hukum ada itu. Haram lagi tidak sah. Haram satu, tak sah satu. Dia haram tapi sah. Yang ni haram tapi sah. Ya, dia ada Jumaat yang gaya tebu. Orang azan saja yang kita pergi Jumaat. Haram hukum perniagaan. Tapi akad jual beli sah, akad jual beli sah. Ya, dia fiqh lain dari dua lapis. Sini maknanya haram dibuat tu. Dia kena tinggalkan pergi semayang. Oleh kamu akan zikrullah, iaitu menepati yang utama daripada segala ibadat. Maka pada ayat ini, ya, seruan Jumaat itu dikatakan zikrullah. Tengok tu. Tiada disebut segeralah ke masjid. Fas'au ilal masjid, tak ada. Fas'au ila zikrillah. Apa makna zikrillah sini? Salatul jamaah. Salatul Jumaat, mana salatul Jumaat tu zikir kepala. Mana segala ibadat kepala dia zikir. Sebab tu disebut semayang Jumaat. Sini disebut dengan apa? Ila zikrillah. Kepada zikrullah wa zarul bai', dan tinggalkan jual beli kamu tu. Tu makna, ya. Dan bersemayang Jumaat tetapi disebutkan berzikir akan Allah Taala. Itu menunjukkan apa? Ya, qalbi bagi segala ibadat ila zikrullah. Ya, qalbi. Dan dalam ayat lain Tuhan kata apa? Aqimis salali di zikri. Dirikan sembahyang untuk ada ingatan kamu dengan Tuhan. Jadi ingatan zikir tu, ingatan tu dipanggil rasul ibadah. Kepala bagi segala ibadat. Kalau kepala tak ada apa hukum Tuhan? Segi hukum adat apa mati. Gitulah makna kalau ibadat tak ada zikrullah, mati. Dia kosong. Ya, tak tanya ikhlas lah. Kalau tak ada Tuhan dalam kalbi dia kosong. Kalau benda lain masuk, riya, ujub, semua macam masuk. Habis. Kemudian sabda Nabi SAW, a'zamun nas darajatan az-zakirun Allah. Ini sabda Rasulullah SAW, yang terlebih darajat manusia yang banyak zikir, lagi banyak martabat dia lagi tinggi, banyak kurniaan diberi Tuhan. Itu sajalah, sebab tu rahsia banyak tu banyak dan zikir biar banyak. Itu maksud abilah. Kemudian afdalul ibadah ila akhirullah.